اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 11, baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bermula juzuk, yakni bahagian yang bercerai daripada binatang yang hidup, dan bermula juzuk, yakni bahagian yang bercerai, yang berpisah daripada binatang yang hidup, iaitu juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, hukumnya seperti bangkainya, seperti bangkai binatang yang hidup tu. Seperti bangkai ni pada hukum najisnya, najis bangkai, dan sucinya, suci bangkai, melainkan bulu binatang yang halal dimakan akan binatang, maka iaitu bulu tadi tu suci. Bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, iaitu seperti bangkainya. Seperti bangkai ni pada hukum najisnya, najis bangkai, dan sucinya, suci bangkai. Ni jadi ayat dia tu agak mana, sulit sikit dah nak faham. Ni agak sulit cara susunan ayat. Tapi maksud ayat ni mudah je. Tapi cara susunan ayat, ni orang-orang dulu ni dia agak klasik sedikit. Maknanya bagi mereka kalau ayat tu susah sedikit, mereka lagi suka. Sebab nak memahami kena belajar. Ayat mudah-mudah sangat ni orang jadi tak belajar, sebab dia rasa macam ayat mudah je faham. Adapun ulama-ulama dulu dia tak ambuh kitab dia tu orang orang membaca tanpa belajar. Ni pandai ni. Dia kalau mudah ayat, kadang-kadang ni senang je ni. Ayat standard ni mudah kita nak faham sendiri, bukan faham daripada ilmu yang diajar oleh guru kita. Tapi kalau kita belajar, kita faham dari guru. Yang guru tu pula belajar, dia faham daripada guru dia. Guru dia pula belajar, faham daripada guru sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni sambungan yang terdahulunya dobik najis. Sipi najis. Yang pertama dahulu sekalian binatang hidup
sekalian binatang. Sekalian binatang hukumnya suci sekaliannya. Bermula sekalian batang tu mubtada, suci sekaliannya, sekalian binatang tu atau khabar dia. Jadi semua ni sekalian binatang. Apa hukum sekalian binatang ni? Suci sekaliannya. Suci sekaliannya. Suci ni sebuah kata, kalau kita bersentuh dengan dia tak ada masalah sebab suci. Bila suci ni? Pada ketika hidupnya. Pada ketika hidupnya. Kalau kita nak mudah ayat, sekalian binatang yang hidup suci. Sudah dah. Sekalian binatang. Apa hukum sekalian binatang ni? Suci ke najis? Suci sekaliannya. Bila kata suci ni? Pada ketika hidupnya. Mana kalau kita nak pendek kok, sekalian binatang yang hidup suci. Tidak sama. Jadi sekalian binatang ni pada ketika hidup suci sekaliannya. Suci sekalian. Melainkan anjing dan babi. Anjing dan babi sahaja binatang hidup yang dihukumkan najis. Binatang hidup yang lain tu, walaupun kita kata binatang buah sekalipun, binatang yang berbisa sekalipun, suci. Boleh dimakan ataupun tidak binatang tadi tu hukum lain pula. Boleh makan ke tidak tu hukum lain. Sekarang ni nak ceritanya suci ke najis binatang tu. Lepas tu binatang tu pula boleh makan ke tidak, tu bicara hukum lain pula. Sekarang ni nak bicara binatang tu suci ke najis. Sekalian binatang pada ketika hidup suci. Walaupun binatang buah, walaupun binatang berbisa sekalipun, ular ke, kala ke, jengking ke, suci. Melainkan hak binatang hidup yang tidak suci ni hukum najis, anjing dan babi. Maklum lah kitanya. Macam saya sebut minggu lepas lah, tanya hukum. Jadi mana kita tanya hukum tu tak berapa nak mana ni, soalan yang tak standard mana lah, soalan budak-budak. Saya dalam sembahyang tiba-tiba semut naik atas kaki. Semut ada di baju saya. Ada orang tanya tu, sembahyang saya sah ke tidak? Semut atas kaki ke, semut atas baju ke? Apa hukum semut tu? Suci. Binatang hidup suci. Yang najisnya anjing dan babi sahaja. Kita kalau kira-kira tu macam reti dah kita dah. Sebab kita tahu dah kira-kiranya. Hak najis anjing dan babi je. Anjing, babi, najis mughallazah. Lepas tu binatang hidup yang lain suci lah. Jadi semut suci. Dah kita dalam sembahyang semut ada di baju, apa isunya? Suci. Hak pernah ditanyanya lipah. Lipah merayap atas kaki. Lipah. Hak melompat lah, terkejut Ini lipah merayap atas kaki. Sembahyang saya batal ke tidak? Apa pula nak batal? Apa nak batal pulaknya? Dah dia katakan lipah kita tak boleh makan dia kan? Bab boleh makan ke? Tak boleh makan ke? Tu bab lain. Kita bab semayang ni suci ke najis? Kalau suci semayang tak batal. Kalau najis semayang batal. Bukan masalah boleh dimakan atau tidak lipah tu. Mana soalan tu soalan mana soalan budak-budak orang panggil tu. Binatang hidup suci sekaliannya melainkan anjing dan babi. Itu dobit yang pertama kita baca minggu lepas. Dobit yang kedua, sekalian juzuk bangkai. Ni comel ayat kitab ni. Sekalian juzuk bangkai, sekalian bahagian bangkai. Bahagian bangkai ni termasuk bulu ke, sayap ke, tak kira lah. Bulu, sayap, kuku, taring, apa semua. Sekalian juzuk bangkai. Sekalian juzuk bangkai
iaitu najis sekaliannya. Juzuk bangkai hukum najis belaka, melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Bangkai manusia, ikan dan belalang. Macam mana panggil bangkai ni manusia ni? Bangkai-bangkai ni mati tanpa sembelih syarak, dia panggil bangkai lah. Manusia mati sembelih ke? Jadi mati tanpa sembelih syarak, dia panggil bangkai. Tu je. Jadi dia panggil bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Kita tak pernah ikan kita panggil bangkai. Minta bangkai bangkai ikan kembung 1 kilo, Allah tak ada. Tak ada orang sebut bangkai ikan. Dah kalau kira ikan hok mati hok jual tu sembelih tak? Tak, tu panggil bangkai. Tapi tak ada orang sebut lah bangkai. Jadi bangkai ni mati tanpa sembelih syarak. Jadi sekalian segala juzuk bangkai iaitu najis sekaliannya, melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Ni kita kena faham lah. Bangkai yang tak najis hanya manusia, ikan dan belalang. Hak tak najis ni bicara suci dengan najis ni. Bangkai manusia tak najis, bangkai ikan belalang tak najis. Bak boleh makan, cerita lain pula. Manusia betulkan kita boleh makan, ikan belalang kita boleh makan, manusia kita tak boleh nak makan. Tu kita tak bicara bak boleh makan tak boleh makan ni, bicara najis ataupun suci. Jadi segala juzuk bangkai, kita sebelum nak kepada juzuk bangkai ni, kita kena pergi pada semata-mata bangkai. Semata-mata bangkai. Sekalian bangkai najis. Sekalian bangkai najis. Termasuklah bangkai binatang yang halus. Termasuklah bangkai binatang yang halus. Mana? Bangkai semut. Najis lah. Kalau sebut kata juzuk bangkai, kita akan bicara kepada bulu bangkai, pergi kepada sayap dia, kuku dia, gigi dia najis belaka lah. Sekarang ni sebelum kita nak pergi pada juzuk bangkai tu, kita cerita kepada bangkai tu dahulu. Cerita bangkai dahulu. Jadi sekalian bangkai najis, melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Termasuk orang najis ni adalah bangkai semut, bangkai nyamuk, bangkai binatang-binatang halus najis. Ada ni. Bangkai semut najis, bangkai nyamuk najis. Hak kata soal tadi tu, macam mana kalau dalam sembahyang semut ada atas baju, semut hidup, tak ada isu di situ. Kalau nak tanya macam mana saya sembahyang, tengok-tengok ada bangkai semut dalam poket, boleh tanya tu. Ada ni. Tapi kalau hak bangkai semut, sama juga dengan semut yang hidup. Kalau reti sipir ni, reti dobik-dobik, kan kita dobik, kan kita sebut melepas sipir kan. Reti sipir ni, semut hidup pun tak tanya soalan, semut mati pun tak tanya soalan. Sebab binatang hidup suci, melainkan anjing dan babi. Jadi semut yang hidup hukumnya suci. Bangkai najis sekaliannya, melainkan manusia, ikan dan belalang. Jadi kalau semut mati, najislah juga sebab bangkai. Ada ni. Sekarang ni hak bangkai yang tidak dihukumkan najis adalah bangkai manusia, ikan dan belalang sahaja. Hak tidak dihukumkan najis. Hak manusia ni pun kira pandangan dalam mazhab Syafi'i kita lah. Kira pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan dalam mazhab Hanafi, manusia ni pun najis juga. Tu pandangan mazhab Hanafi, bangkai manusia dihukum najis juga. Dalam pandangan mazhab
Ada ulama dan pandang mazhab Maliki mengatakan bahawa manusia itu hukumnya najis. Pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, manusia ni tidak dihukumkan najis. Sebab apa? Sebab Tuhan kata walaqad karramna bani adama, sesungguhnya memuliakan oleh kami akan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalaulah bangkai manusia itu najis, macam mana kata dimuliakan akan anak cucu Nabi Adam alaihissalam? Ada ni. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hanafi dan ada pandangan dalam mazhab Maliki, dia menghukumkan najis, termasuk pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun dalam ayat innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik adalah najis. Orang musyrik adalah najis. Najis di situ bukan najis tubuh. Najis di situ najis i'tiqad, kotor dia punya pegangan dia tu, ataupun menjauhi orang kafir ni, menjauhi kesyirikan seperti kita menjauhi benda yang najis. Itulah maksudnya. Bukan maksudnya tubuh badan orang kafir itu najis, sebab orang kafir itu tetap anak Adam, tidak dihukumkan najis. Mati pun tidak dihukumkan najis. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dia kata innamal musyrikuna najasun tu, sesungguhnya orang yang musyrik menyekutukan Allah ialah najis. Itu najasatul i'tiqad dia panggil. Najis dari sudut i'tiqad, pegangan dia. Jadi hak tak najisnya manusia, ikan dan juga belalang hak tak najis. Jadi kalaulah sekalian bangkai itu najis, termasuklah bangkai binatang-binatang yang halus. Bangkai binatang-binatang yang halus. Kemudian hak masalah ikan dan belalang tu pula, hak ikan belalang boleh makan, itu dalam hadis pula cerita. Uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kami, bagi ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua bangkai dan juga dua darah. Mana as-samaku wal jaradu, samak ni ikan, jarak ni belalang. Mana pula darah yang dihalalkan? Al-kibdu wattihalu. Al-kibdu ni kalau kita kata gak hati, wattihalu ni kita panggil gak limpa. Yang mana hati-hati ni dia adalah asal daripada darah. Hati ni asal daripada darah. Darah ni najis. Pandai ni. Tiba-tiba dua darah ni Nabi kata dihalalkan bagi kami, uhillat lana maitatani wa daman, dihalalkan bagi kami akan dua bangkai dan dua darah. Mana dua darah dia halalkan? Iaitu hati dan juga limpa. Tiba-tiba hati tu dia pergi tumbuk. Dia pergi tumbuk hati, dia peracur. Maka hati tu apabila tumbuk jadi hacur, dia akan jadi darah. Macam mana darah tu jadi darah balik tu? Apa hukum hati yang ditumbuk jadi darah? Jadi khilaf ulama pula. Satu pandangan, dah hati itu suci, maka lepas tumbuk pun jadi suci. Setengah pandangan, suci masa dia keras hati. Kalau tumbuk jadi darah kembali, maka hukumnya najis pula. Waktu pula tu. Mana ni? Jadi ikan belalang, dua bangkai yang dihalalkan bagi kami, Nabi kata, bagi ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikan belalang halal dimakan serta tidak najis. Manusia tak najis kenapa? Kerana Tuhan berfirman, walaqad karramna bani adama, sesungguhnya memuliakan oleh kami akan anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Bangkai-bangkai lain dihukumkan najis. Bangkai-bangkai yang lain dihukumkan najis. Termasuklah bangkai binatang yang halus, hukum najis juga. Bangkai binatang halus hukumnya najis.
bangkai semut, bangkai nyamuk. Kita katok nyamuk tu, kira-kira kita nyamuk tu jatuh. Tiba-tiba tengok-tengok nyamuk tu masuk dalam poket kita. Nyamuk tu lekat di lipatan baju, di lipatan pakaian sembahyang kita. Berarti kita menanggung najis ketika sembahyang. Sembahyang kita batal najis. Bila najis, sembahyang kita batal lah. Kita sudah menanggung najis. Kita tak sedar. Dia masalah kita dengan najis ni tak sedar sekalipun, sembahyang tetap batal. Kita sembahyang tak sedar di kaki kita ada tahi cicak. Sudah sembahyang baru sedar. Sembahyang kita macam mana? Batal juga. Kita batal sebab tak sedar. Sekarang ni kita menanggung bangkai nyamuk, najis. Kita tak sedar tu, sembahyang kita tetap batal. Sebab apa? Sebab bangkai. Walaupun bangkai binatang yang halus sekalipun dihukumkan najis. Ada ni. Ni cerita bab ni bab sembahyang. Macam mana pula dengan bab kita makan minum. Kadang-kadang dalam gula kita tu, ni cerita dulu ni, gula sekarang nyamuk tak masuk dah. Nyamuk pula, semut tak masuk dah gula sekarang dah. Tetapi kan semut tak nak masuk dalam gula. Kalau dulu-dulu kita kan nak buat air tu, Allah ada bangkai semut. Kadang-kadang semut tu semut hidup ada dalam gula. Yelah kita perambat pun bukan lari semua. Kalau tak apalah, kalau semut hidup tak apa, dia tak najis. Kalau semut tu mati, najis. Tiba-tiba kita bubuh gula bangkai semut ke dalam kuah gula. Nak ke macam mana? Dia gini, tarik kepada masalah-masalah yang lain. Dia panggil istitrak. Dia panggil istitrak ni zikru syai' fi ghairi mahallihi limunasabati. Kita sebut sesuatu perkara bukan tempat dia, bukan tajuk tu kita ngajar hari ni, tapi ada munasabah. Ada relevan, ada munasabah. Kita bicara sekarang bangkai semut najis, bangkai nyamuk najis. Apabila ada di pakaian sembahyang kita, sembahyang kita batal. Ni macam mana pula kalau bangkai semut tu masuk ke dalam air hak kita nak minum? Tu masuk dalam air kita nak minum, air jadi macam mana? Dia kalau kita buat air, biasa kita buat air, kita akan bubuh gula dulu ke bubuh air dulu, siap-siap bubuh gula kemudian? Kira-kira lelaki buat air mana? Lelaki orang buat air, buah air panas dulu, siap-siap baru bubuh gula. Kita bubuh gula dulu. Gula dengan Milo pun kalau kita ambil Milo dulu lepas tu ambil gula, marah dia orang tua lah. Sebab apa? Sebab bila kita ambil Milo dulu, lepas tu sudu yang sama kita ambil gula, kena marah lah lekat Milo di gula. Kalau lekat gula di Milo, tak ada orang nak marah. Kemarah juga. Kita ambil gula dahulu, kita pun ambil Milo. Lepas tu di sudu kita tu ada lekat gula. Lepas tu gula tu tinggal dalam Milo. Ada orang marah? Tak ada orang marah. Tapi kalau Milo lekat di gula, kena belebeh. Mana ni? Kita buh gula, kita buh Milo, kita buh air. Kalau lah kata kebetulan di gula tu ada bangkai semut, memang najis. Tetapi kita bukan datangkan bangkai semut ke dalam air yang sedikit. Kita datangkan air ke atas bangkai semut, maka air tu tak akan jadi najis. Pada ni
Sekarang bangkai semut najis. Air dalam gelas memanglah air yang sedikit, tak ada kata air 2 kolor. Kalau kata di dalam gelas tu ada bangkai semut, tapi bukan bangkai semut tu kita datangkan ke atas air yang sedikit, air yang datangkan ke atas bangkai semut, air tu tidak akan dihukumkan najis jikalau tidak berubah. Berubah apa bangkai semut 2-3 ekor? Takkan air jadi pahit, takkan berubah air tu. Maka air tu tak najis. Bangkai semut tu terapung, kita buang lah. Kita makan semut tu kau haram, sebab itu bangkai. Kita minum air telang semut tu haram. Orang tua kita kata gelap perut, kau pun kata. Orang tua kita kata gelap perut, bukan gelap perut ni, haram. Makna gelap perut tu kerana haram lah kutnya tau. Jadi orang tua kita nak kata haram, dia kata gelap perut. Kita buang bangkai hak terapung tu. Macam mana pula kalaulah kita air tu bergula dah, tapi kita jenis tak cukup gula sikit-sikit, kita pergi tambah gula kemudian. Hak biasa tambah gula kemudian ni hak air hak banyak tu dalam bekas banyak tu, kolej ke apa tu, hak bekas air besar tu kan, kadang-kadang kita tambah gula kemudian. Ni kita bubuh je gula, tiba-tiba berserta dengan bangkai semut. Kita ni kita bubuh bangkai semut ke dalam air sedikit tadi, air tu dihukumkan najis, tak boleh minum air. Kita tak sengaja, sebab kita nak bubuh gula, dia panggil sengaja. Pandai ni, sebab kita bubuh gula tu sengaja, perbuatan sengaja, tapi tak terperasan dalam gula tu ada bangkai semut, dihukum sengaja. Maka air satu bekas, satu kolej tu najis lah. Macam mana pula kalau hak jenis masak? Kalau masak gula ke apa ke, pasti bubuh gula kemudian. Macam mana? Gula sepuyuk, bukan sepuyuk ni, gula sekawah. Orang buat masak kenduri kahwin tu, bubuh gula kemudian, tengok ada bangkai semut dalam tu, najis ya. Lepas tu macam mana gula sekawah tu? Cuah. Kena pula dah najis. Takkan nak pergi makan benda najis. Kena tu. Nak kena kira. Kena kira. Tu kalau bangkai. Kalaulah semut kita terbubuh tu hidup, binatang hidup suci, tapi dia masuk dalam kuah gula, matilah dia sebab panas. Tapi kita bubuh binatang hidup yang suci ataupun bangkai yang najis, kita bubuh binatang hidup yang suci, maka tidak menajiskan kuah gula tu. Kemudian semut termati dalam gula panas tu, kita buanglah bangkai semut tu. Kalau kita bubuh hidup, sebab binatang hidup suci, anjing babi je binatang hidup najisnya. Tapi kalau bubuh bangkai, habis lah. Najis lah. Ke tetamu tak tahu dah. Tetamu tak tahu, buat senyak-senyak sudah lah. Sekawah ni lagi mahal. Lepas tu pula depan ni pula laut habis dah. Kalau pergi curah tu kau ngamuk kan, nasi saja ada laut tak ada. Kena kira. Jadi dia bangkai najis termasuk bangkai binatang halus. Ni pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun pandangan Imam Qaffal, ulama dalam mazhab Syafi'i kita, sama dengan pandangan mazhab Maliki, sama dengan pandangan mazhab Hanafi, dan juga pandangan dalam mazhab Hambali, bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Tapi bukan boleh makan, tak najis. Pada ni pandangan Imam Qaffal, ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i kita, sama dengan pandangan mazhab Maliki, sama dengan pandangan mazhab Hanafi, sama dengan pandangan mazhab Hambali.
tiap-tiap binatang hidup, tiap-tiap bangkai daripada binatang halus yang tidak ada darah mengalir di dalamnya tidak dihukumkan najis. Kan? Semut mana ada mengalir darah di dalamnya? Nyamuk mana ada mengalir darah di dalamnya? Kalau ada darah pun bukan darah yang mengalir, darah yang hanya apa? Mercik saja. Itu pun dipanggil binatang bangkai binatang halus. Bangkai binatang halus. Sebut kata binatang halus ni, nak kira warna binatang halus ni. Tiap-tiap binatang yang mana apabila tubuhnya terbelah, darahnya tidak mengalir, tidak nyocor. Pada ni mengalir ni nyocor lah. Darah ada kadang-kadang, tapi ada pun setakat mercik gitu je, bukan mengalir. Maka dipanggil binatang tu binatang yang halus. Jadi kebanyakan mazhab, termasuk pandangan Imam Qaffal, bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Jadi kalaulah kata sudah kadang-kadang kita sudah semayang baru sedar dalam poket kita hak nyamuk kita katok tadi masuk dalam poket, tak apalah. Pandangan Imam Qaffal tidak najis, semayang tak apa, tak najis. Hak 3 mazhab lagi tu memang tak najis. Sama jugalah tadi, kita termasuk bangkai semut ke dalam air kita, ke dalam kuah gula kita, bangkai. Pandangan Imam Qaffal tak najis, maka tidak menajiskan air dan tidak menajiskan kuah gula. Tapi bangkai tu wajib kena buang, tak boleh makan bangkai tu, cuma tak najis. Bukan kata boleh makan bangkai tu tak boleh, tapi tidak menajiskan. Mana Qaffal tu, kuah gula tu, kuah sekawah tu. Sekawah buat senyak je lah, buat senyak je. Lepas tu macam mana? Tak najis. Tak najis macam mana pula tu? Pandangan Imam Qaffal, bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Gitu. Susah juga tu. Mana ni? Kalau air segelas tu pun sayang dah kita nak buang. Gula sepuyuk pun gula sepuyuk nak buang. Ni gula sekawah siap. Tapi kalau pakai pandangan muktamad mazhab Syafi'i, sekalian bangkai najis kecuali manusia, ikan dan belalang sahaja. Tak najis. Termasuk najis dalam mazhab Syafi'i pandangan muktamad adalah bangkai binatang yang halus, bangkai semut, bangkai nyamuk, hukumnya najis juga. Hak pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Dia orang kita sebut semut ada. Saya duduk saja sebut semut, orang komen abang. Saya sebut seremuk. Seremuk. Tak ada seremuk. Tak ada. Terengganu ke tak ada seremuk? Semut juga. Terengganu ni tak ada seremuk. Ada seremuk dah. Tengok. Ada seremuk pun tak ada. Seremuk lah. Hak semut tu bahasa buku, semut tu dah. Semut. Tu bahasa buku. Dulu sengaja seremuk. Orang komen, "Ustaz, seremuk tu apa?" Semut lah. Mana sebut seremuk? Dah kita kata seremuk somok. Tak pernah pun semut. Kalau ni kena ikut standard lah. Bangkai semut. Tak ada dah seremuk. Tu hak dah bit orang kita baca mengelupas. Sekalian bangkai najis melainkan manusia, ikan dan belalang. Kemudian hak kita baca tadi ni, hak ni dia agak ayat dia tu. Ayat dia agak macam payah sikit. Ada. Hak tadi kita sebut tadi bangkai, juzuk bangkai. Ni juzuk bangkai. Kita macam sambut mengelupas lagi. Segala juzuk bangkai najis. Hak saya sebut tadi semata-mata bangkai najis. Juzuk bangkai. Juzuk bangkai ni apa dia? Bulu, sayap, kuku, gigi. Kita panggil apa tu? Juzuk bangkai. Hukumnya najis.
juzuk bangkai hukumnya najis. Adapun juzuk tu binatang hidup. Binatang hidup lain cerita. Juzuk bangkai, hak dalam kitab kita dak cerita adalah juzuk binatang yang mati dengan sembilan syarak. Kita sebut dalam kitab kita ni. Juzuk binatang yang mati dengan sembilan syarak. Ayam ke, lembu ke, sembilan syarak ni. Sekalian juzuk dia tu suci belaka. Sekalian juzuk dia suci belaka. Terfaham lah tu. Dengan kulitnya suci, bulunya suci, dia punya sayap, kuku suci belaka. Kita maklum lah tu. Hak najis hanyalah hak kotoran dalam perut binatang tu. Hak kotoran dalam perut binatang yang kita sembelih tu, masa dia hidup pun najis juga. Sama itulah dia mati ni. Tapi juzuk daripada binatang yang mati dengan sembelih syarak, suci sekaliannya. Sekarang ni juzuk bangkai. Juzuk bangkai najis sekaliannya. Najis sekaliannya. Termasuk bulu, termasuk sayap, kuku, gigi. Hak saya sebut minggu lepas tu. Orang ambil daripada, saya pun tak pernah ingat dah ceritaan dia tu. Dia buat mata cicing. Taring harimau ke, gitulah. Hak benda-benda binatang liar ni lah. Binatang buah ni. Jadi dia tengok comel tu, dah silap gigi ke tanduk ke gitulah, dia buat cicing, dia buat apa? Mata panggil tau. Kamu panggil apa tu? Mata cicing itu. Pastilah bangkai. Takkan harimau disembelih. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kita, kalau harimau binatang yang daging tak boleh makan, kalau kita sembelih sekalipun tak dikira, tak dibilang sembelih itu, sebab dia daging tak boleh dimakan, tetap najis sekaliannya walaupun harimau tu disembelih. Ada ni. Ni memanglah pastilah bangkai. Lepas macam mana hak dia buat mata cicing tu? Najis, dibawa dalam sembahyang. Sembahyang mata tak sah lah. Ada ni. Ada orang kata orang buat loket daripada kuku harimau. Loket ni daripada, kan ada kadang-kadang orang buat loket tu macam gigi apa semua tu kan. Ni. Kalau gigi lembu, hak sembelih suci. Hak juzuk binatang yang mati dengan sembelih syarak suci sekalian. Dia pun ambil lah gigi lembu hak sembelih korban tu, dia buat mati, buat loket. Tak ada masalah. Tapi tak standard waktu. Kalau hak harimau, baru standard. Dia pun buat loket. Najis. Sebab apa? Sekalian juzuk bangkai najis sekaliannya. Tu. Najis. Dah macam mana dibawa ke dalam sembahyang? Dia menanggung najis dah sembahyang dia tidak sah lah. Adapun kalaulah duri landok. Kalau duri landok kalau kita semelih, tak ada masalah ada duri dia. Kalau landok tu bangkai, barulah najis. Kan landok boleh makan kan? Landok ke, rusa ke, kijang ke. Orang jenis buru tu, dia buru tu. Mana kalau landok tu dia sembelih, ke ni? Landok boleh makan tau. Boleh tau. Orang buru tu, kau nembok tu, kadang-kadang dia ada rusa, kadang-kadang dia ada kijang rumah dia, kadang-kadang dia ada landok. Mana kalau lah landok tu dia sembelih, juzuknya suci sekalian. Tapi kalau bangkai, najis lah. Lepas tu macam mana kalau duri landok? Tengoklah, sembelih ke, bangkai ke landok tu. Kalau landok tu sembelih, sekalian juzuk binatang yang mati dengan sembelih syarak, suci. Kalau landok tu bangkai, jumpa hak mati dah, sekalian juzuk bangkai najis.
Lepas tu macam mana hok cerita hok orang hok pakar dalam semayang dengan hok kata dia buat mata cicing, dia buat loket apa semua tu. Dia hok ni hok pandangan dalam mazhab Syafi'i hok kata najis. Contohnya pandangan dalam mazhab Hanafi, pandangan mazhab Hanafi, juzuk bangkai yang tidak ada darah mengalir di dalamnya tidak dihukumkan najis. Sekarang bangkai, tapi di tubuh binatang bangkai ni ada hak ada darah mengalir, hak ada daging tu. Ada hak darah tidak mengalir. Mana? Bulu ada darah mengalir? Tidak. Sayap, kuku, gigi, gading apa semua tu, taring apa semua tu, ada darah mengalir ke tak? Tak. Walaupun daripada bangkai sekalipun tak najis mazhab Hanafi. Gitu je lah boleh cerita. Masalahnya sekarang dia pakai mata tu lah mana dah. Dia bawa pada semayang. Lepas tu macam mana tu? Semayang kena qada kembali. Tak payah qada lah. Pakai mazhab Hanafi. Tapi pada masa dia pakai, pada masa dia pakai mata hak mazhab Syafi'i hukum najis itu, dia tak tahu pun mazhab Hanafinya. Tak apa, dia haruskan dia turut taklid mazhab Hanafi selepas daripada dia beramal dengan bahawa dia tak wajib qada semayang. Gitu je lah. Lepas tu macam mana tu hak mata dia tu, dia tahu dah tu mazhab Syafi'i najis, semayang dia tidak sah. Tak apalah, hak lepas-lepas dah dia pakai mazhab Hanafi, dah akan datang boleh tak pakai mazhab Hanafi? Boleh je lah. Boleh je. Tapi seeloknya tak payahlah. Hak lepas dah gitu je lah. Pada ni mana apa ni, tak ngaji kitab Hidayatul Sibyan lah. Ngaji Hidayatul Sibyan tahulah sekalian juzuk bangkai najis. Habis cerita. Sekarang ni hak buat mata cicing tu, hak buat loket tu tak kira lah. Kuku ni, gigi ke taring ke apa ke, daripada binatang hak mati sembelih syarak ke, daripada juzuk bangkai, daripada binatang yang mati sembelih syarak, maka sekalian juzuk binatang yang mati sembelih syarak suci. Tak apalah. Tapi kalau juzuk daripada bangkai najis sekaliannya. Ada gitu. Ni kira hak mazhab Syafi'i. Ni kita masih lagi hak minggu lepas ni. Kita ambil dulu hak minggu ni, kemudian masa pun dah berminit dah. Kita baca dulu, lepas tu kita sambung balik minggu depan. Bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, iaitu seperti bangkainya pada hukum najisnya dan sucinya. Sekarang ni bukan daripada juzuk binatang yang mati sembelih syarak, bukan daripada juzuk bangkai, daripada binatang hidup. Cabuk bercerai, juzuk ni bercerai daripada binatang hidup. Kita buat contohnya, kucing hidup, cabuk bulu. Pada ni kucing hidup, lepas tu cabuk bulu. Apa hukum bulu tu? Sekarang ni ni bicara bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup. Binatang hidup ni kita datang kucing lah. Apa juzuk yang bercerai? Bulu dia tu. Apa hukum bulu dia? Iaitu seperti bangkainya pada hukum najisnya ataupun sucinya. Jadi sekarang ni, kalau kucing bangkai suci ke najis? Najis. Maka bulu dia cabut masih hidup pun hukum najis. Dan mana kalau hak bangkainya suci? Contoh bangkai suci, manusia lah. Manusia kan bangkainya suci. Dan maksud apa juzuk yang cabut daripada manusia? Kita katalah jari dia putus, najis ke tak? Tak najis. Sebab apa? Sebab manusia ni kalau bangkai najis ke tak? Tak. Jari terputus pada masa dia hidup pun tak najis lah. Sama telah pula kuku ke rambut ke, sama telah lah tak najis.
kuku rambut tu kan, kita kerat tu kan, dia panggil juzuk yang bercerai pada masa hidup. Kuku bercerai daripada masa hidup, rambut kita gunting bercerai pada masa hidup. Apa hukum kuku, apa hukum rambut tu? Manusia kalau bahkan suci ke najis? Suci. Hak bercerai tu pun suci. Ada ni. Sehingga kan bukan kuku rambut, bukan kalaulah juzuk tubuh binatang tu, jari dia terputus, najis tak jari tu? Tak najis. Tak najis ni bukan boleh makan jari manusia. Tak najis. Faham tak ni? Lepas tu ada darah. Darah tu cerita lain pula tu darah. Darah tidak panggil juzuk manusia darah tu. Kalau jari tu juzuk manusia. Ada ni. Jadi kalau cabut daripada binatang hidup, suci ke najis ke tengok. Kalau binatang tu bangkai, suci ke najis? Suci, maka juzuk dia suci. Kalau binatang tu bangkai najis, maka cabut masa hidup pun najis. Melainkan dia ada kecuali sini. Melainkan bulu binatang yang halal dimakan akal dia, maka itu najis, iaitu suci. Bulu yang cabut pada masa hidup tapi daripada binatang yang daging boleh makan. Mana? Bulu ayam. Ayam hidup. Kita cabut bulu daripada masa hidup. Ayam ni daging boleh makan ke tak? Boleh makan. Jadi bulu ayam yang kita cabut pada masa hidup, hukumnya suci. Berbeza dengan bulu kucing. Sebab kucing binatang yang daging tak boleh makan. Pada ni, kucing binatang yang daging tak boleh makan, cabut pada masa hidup. Dibalik pada kalau kucing bangkai, bulu suci ke tidak? Najis. Maka cabut bulu daripada kucing yang hidup ni, najis juga. Adapun kalau binatang tu daging boleh makan, sekarang ni ayam ni hidup tak sembelih lagi, bulu sayap cabut pada masa hidup, hukumnya adalah suci. Dia gitu. Ni hak sipih hak kita baca hari ni. Ayat tu agak macam payah nak faham sikit lah ayat dia tu. Bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, hukumnya iaitu seperti bangkainya pada hukum najis dan sucinya, melainkan bulu binatang yang halal dimakan akan dia, maka iaitu bulu binatang yang halal dimakan akan dia yang bercerai pada masa binatang tu hidup, iaitu suci. Umpama bulu ayam yang bercerai daripada ayam pada masa ayam tu hidup, maka bulu ayam tu dihukumkan suci. Kemudian banyak lagi dia punya dobik-dobik dia ni. Dan bermula tiap-tiap yang cair lagi memabukkan, maka dinamakan dia arak, iaitu najis ia. Memabukkan, cair yang memabukkan. Kalaulah memabukkan tetapi debu, macam dadah, najis ke tak? Tak najis. Kan memabukkan, jadi bukan cair. Hak najisnya arak, yang kita sebutnya najis dadah. Dadah tak najis. Hak najisnya arak. Sebab apa? Sebab tiap-tiap cair yang memabukkan, najis. Memabukkan tetapi debu, bukan cair. Tidak hukumkan najis. Tapi kenapa dadah panggil najis, arak tak panggil najis? Najis dadah ni umpama kata orang kafir tu najis lah. Mana apa? Kena menjauhkan daripada dadah seperti menjauhkan daripada najis. Tapi sebenarnya adakah dadah tu najis? Tak. Kita rapah dadah di budak, kita kata kita pun bubuh dalam poket. Tak teringat kita bawa ke dalam sembahyang kita. Allah, dadah di dalam poket sembahyang kita sah ke tak? Sah. Sebab apa? Dadah tak najis. Dah mana najisnya? Tiap-tiap cair, tiap-tiap yang cair lagi memabukkan, arak tu barulah dihukumkan najis. Kalau memabukkan tapi tidak cair, tidak dihukumkan najis. Ni apa? Dobik. Sipir najis. Kan? Nampak macam mudah-mudah sipir ni. Kalau tanya molek tak berapa nak lepas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم علمنا علم الأكاديمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رزق الطالبين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.